kita pergi kepada hadis kita. Tapi saya nak stop dulu kalau ada apa-apa nak share, ada kalau ada rakan-rakan nak share ataupun apa-apa nak tanya, stop dalam 2-3 saat lah. Okey, kalau tak ada, kita masuk kepada hadis kita hari ni. Hadis ni hadis pendek aja. Tapi saya ada sediakan beberapa slide lah. Panjang juga slide ni, tapi insya-Allah kita cuba habiskanlah dalam slide ni. Hadis 22 daripada Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Ni Abu Abdullah ni nama dia Jabir bin Abdullah. Abu ni anak kepada Abdullah, nama dia Jabir lah. Seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang ni tak tahu siapalah. Seraya berkata, bagaimana pendapatmu jika saya melaksanakan solat yang wajib, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan saya tidak tambah sedikit pun, apakah saya akan masuk syurga? Nabi SAW bersabda, ya. Riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Dalam hadis ni Nabi ada seorang jumpa Nabi ni, tapi seorang ni saya ingat dia ni mungkin orang yang tak berapa familiar lah, sahabat tak kenal dia kot. Dia tak sebut nama, mungkin orang macam orang luar akan datang, orang yang macam jauh daripada Nabi jugalah. Tapi ni sahabat lah. Dia tanya Nabi, kalau saya ni buat benda yang wajib, maknanya buat solat wajib, puasa Ramadan, saya halalkan benda yang halal, haramkan benda yang haram, tak tambah pun, maknanya tak tambah ni setulis sini kan. Tak buat benda sunnah pun, buat benda wajib je. Minimum je yang, maknanya yang sunnah ni minimum, buat yang wajib je. Adakah saya masuk syurga? Nabi SAW berkata, ya, masuk syurga, macam tu. Okey, saya ada tulis belah kanan ni, saya pun ada dengar beberapa tazkirah dalam YouTube lah, ustaz saya bagi tahu. So saya dengar dalam tiga YouTube daripada ustaz saya ni. Yang pertama ni Abang Anas Madani sudah dengar dah. Cuma dia kata hadis ni, kalau tengok yang nombor 2 ni kan, laksanakan yang wajib. Dalam hadis ni Nabi sebut solat dan puasa je kan. Ada lagi benda lain yang wajib yang Nabi tak sebut. Dia kata most probably sebab masa dia sebut hadis ni, syariat belum datang lagi untuk kewajiban yang lain macam tu. So kita kena imagine sikit lah, kadang-kadang hadis tu dia belum datang. Contohnya kita tengok solat daripada awal, apa yang lalas yang syariat Nabi, tak ingatlah saya. Tapi maksud dia kalau lah zakat contohkan, mungkin datang selepas hadis ni. Nabi baca hadis ni sebelum datang kewajiban zakat, contohlah macam tu. So kena faham macam tu lah konteks hadis ni. Sorry. So kita pergi kepada yang pertama ni. Agama ni beri kemudahan, yakni motivasi kepada umat. So orang ni kalau imagine lah orang datang, orang yang biasa ataupun mu'alaf, ustaz saya sebut mu'alaf yang baru masuk Islam. Takkan kita nak cerita benda-benda kan, kita selalunya mu'alaf dia suruh sunat benda-benda kan, which is tak sepatutnya lah. Sepatutnya kita bagi kemudahan kepada orang yang nak tahu Islam, ataupun motivasi kepada orang yang nak dekat balik kepada Islam. Orang yang baru nak kata dia tak pernah solat, dia Muslim, dia tanya kita macam mana saya nak ni. Tak adalah kita suruh dia pergi masjid terus kan. Kita tak apalah, tak apa, jom solat sama-sama. Tak apalah, tak buat semua pun, tak buat 5 pun, kita buatlah 2 kali, tak apa. Zuhur nanti kita buat sama-sama nanti Isyak kita buat sama-sama pula yang lain tu mungkin dia tak solat. Sedikit-sedikit berterusan lah. Lama-lama dia lekat lah 5 tu. Tapi selalunya, tak apa, nanti ada slide yang saya akan tunjuk. Nombor 2 ni laksanakan yang wajib. Yakni yang dalam bab ni tulis puasa dan solat dan puasa lah yang saya sebut dah tadi. Tentang syariat kan. Nombor 3, halalkan yang halal dan haramkan yang haram. Nombor 4, tidak tambah sedikit pun yang sunnah. Sunnah dia tak buat pun. Nabi kata dia masuk syurga. So tengok pada ni satu dekat bawah ni, besarnya rahmat Allah, syarat minimum dia kita buat benda wajib je. Nabi kata masuk syurga. Macam tu. Tapi dalam konteks hadis ni, ingat dalam konteks hadis ni kita nak sebut yang atas ni lah. Dalam konteks nak bagi kemudahan, sebab apa? Sahabat ni nama pun tak sebut kan. Menunjukkan orang luar lah, bukannya sahabat Nabi dekat dengan Nabi ni. Orang luar mungkin orang Badui ke apa yang tanya. Tu kena ingat macam tu. Orang macam kita lah, kalau kita ni dah abang ataupun ayah, orang tanya nasihat kita kan. So kita nasihat benda yang mudah-mudah kat orang tu, jangan susahkan dia. Macam tu lah. Dalam konteks ni yang pertama, saya nak highlight lagi. Maknanya hadis ni cerita benda yang nak bagi rahmat kepada orang yang bertanya kepada Nabi, kepada kita lah. Dan juga kepada kita, kalau kita buat benda yang wajib, Nabi kata syurga lah. Macam tu. Maksud dia macam tu. So kita pergi kepada slide selepas ni. Saya dah ambil setiap point ni, kita ambil hadis-hadis yang lain. Kita nak hurai sedikit lah, supaya dapat kefahaman daripada hadis ni. Hadis ni pendek, tapi panjang dia punya huraian dia. Saya baca hadis pertama ni, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya agama Islam tu mudah, Nabi kata.
Nombor 2, ini kita baca ni ya. Daripada Anas bin Malik, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, "Permudahkanlah dan jangan sukarkan, jangan menyusahkan. Berilah kabar gembira dan janganlah bawa orang jauh daripada agama." Ya, nombor 2 hadis ni kita nak relate dengan apa yang nombor 1 ni. Kan pada hadis Nabi sebut yang buat benda wajib boleh masuk syurga kan. So kita nak beritahu the intent dia nak ceritanya agama ni mudah. Agama ni sangat mudah macam tu. Cuma maybe saya nak bawa hadis selepas ni kan. Kejap saya ambil hadis yang ni kita nak baca hadis palsu ni kan. Selalunya bila kita dengar orang agama ni lah, ini mungkin saya seorang je lah kot, sebab dulu masa sekolah form 4, form 5 tu kan, serabut jugalah kepala fikir kan, kenapalah ganas sangat kan agama ni. Saya ingat lagi bila kita pergi dengan tazkirah ataupun saya cuba baca-baca buku agama dululah. Dulu pun di sekolah dulu kan. Macam-macam cerita pelik saya baca. Saya macam betul ke? Kadang terfikir jugalah. Tengok pada hadis ni ada yang palsu. Dan nak ceritanya rupanya apa yang saya baca dulu tu banyakkannya hanya palsu. Kitab-kitab yang sufi-sufi yang pelik-pelik ni. Hari ni barulah Allah buka hati untuk mentelaah ataupun cari benda-benda yang sahih ni. Dan kita tengok benda yang sahih, lah agama ni mudah, barulah nampak. Lah agama ni mudah sebenarnya kan. Kenapa dulu pelik sangat? Sebelum saya baca yang ni, saya nak cerita dulu pengalaman saya dulu kan. Saya dulu pernah masuk kat surau lah ustaz cerita tentang ada orang ni, ada perempuan ni mata dia cantik begitulah. So dia kata ada orang ni minatkan perempuan ni sebab wanita ni terlampau warak kan ni kan, yang sufi-sufi yang pelik-pelik ni dia pelik sikit. Terlampau warak, lepas tu lelaki ni datang nak tengok lagi mata dia kan. Dia butakan mata dia. Perempuan tu butakan mata dia sebab apa? Sebab dia kata, yelah sebab dia tak nak lelaki tu tengok mata dia. Saya masa dulu fikir apa benda lah kan, apa benda betul ke agama kita macam ni kan. Rupanya cerita tu cerita palsu. Cerita orang yang reka nak cerita hebatnya, nak cerita benda-benda ketakjuban lah. Nak cerita kuatnya iman perempuan tu sampai cucuk mata. Tak logik lah, mana ada agama macam tu, nak sakiti diri sendiri. Zaman dulu cucuk mata boleh mati kot kan. Jadi pelik lah. Sama juga dengan yang ni, tengok hadis palsu yang saya nak baca ni. Ni hadis palsu adalah palsu memberi ketakutan pada muslim yang lain kan. Selai rambut wanita yang dilihat oleh lelaki bukan mahram dengan sengaja balasannya 70,000 tahun dalam neraka. Amboi melampau. Selai rambut 70,000 tahun dalam neraka. Macam neraka ni main-main. Dalam surah Al-Baqarah, kalau ustaz saya syarah surah Al-Baqarah, dia kata ada perkataan bermaksud dipanggil macam bahang daripada api neraka tu. Boleh dirasai, saya ingat berapa ribu tahun, berapa jauh jarak dia. Kat sini maknanya panaslah maksud dia. Maksud dia sangat panas walaupun bahang je tu, bukan masuk lagi. Tengok sini dia buat ni, ni reka hadis palsu ni. Tengok selai rambut wanita nampak lelaki mahram 70,000 tahun dalam neraka. Sehari di akhirat 1,000 tahun ni dia punyalah teruk nak condemn kan, nak condemn orang Islam ni, perempuan Islam lah. So, seorang wanita masuk neraka akan menarik, tengok tarik pula ayah dia. Maknanya teruk sangat cara kita ni kalau kita ambil benda yang dhaif dan palsu. So hadis saya bawa tadi, saya kata tak halal bagi seorang muslim menakuti muslim yang lain. Dalam konteks memotivasi ni, kita lah sebagai seorang pelajar, kita kena faham hadis ni yang saya tengah baca ni. Kita ni, agama kita ni mudah dan kita nak tunjuk bila kita baca hadis Nabi kata agama Islam ni mudah kan. Memang mudah, maknanya sebutan lafaz mudah, perbuatan kita pun nampak mudah dan kita nasihat orang pun jadi mudah orang tu. Bukan dengan macam ni. Tengok kan orang bagi kadang ustaz bagi sebut benda-benda macam ni. Kita dengar Allah teruknya, takutnya. Dia menakut-nakutkan orang lain. Even macam mak-mak kita lah, mak saya pun kadang-kadang banyak juga dia share kan. Tapi alhamdulillah lah langsung dia kata tak apalah, dia dah ajar ni, saya dah ajar. Dia kata tak apa, mak nak tengok yang sahih aja. Yang sahih tu mak ambil, yang lain tu mama tak nak ni. So maknanya sampailah kat dia, tapi nak cerita dia pun banyak pengalaman macam ni. Orang cerita benda pelik-pelik kat dia kan. So kasihan orang kita ni sebenarnya. That's why kita, dalam sesi ni kita nak cerita hadis 40 ni sebab Imam Nawawi ni dia faham agama. Kita nak faham hadis yang pendek yang kita tengah baca ni. Walaupun pendek tapi antaranya kita nak cerita agama ni mudah dan jangan menakut-nakutkan orang lain. Kalau kita tengok ada yang pelik-pelik tu, cek dulu. Kemungkinan besar dia palsu. Pelik-pelik kan. Ada hadis yang sangat-sangat ganas, yang sahih. Tapi tak banyak. Maknanya tak banyak. Yang banyaknya, saya sebenarnya ada hadis yang pasal aurat ni. Ni saya ambil yang sahih kan. Kita nak cerita, kita ambil lagi dalam konteks ni. Tengok yang sahih apa Nabi kata.
Hadis yang sahih tentang aurat ni, tengok Nabi kata apa. Daripada Ummu Atiyah, ia berkata Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk keluar daripada hari Aidilfitri dan hari Adha. Baik gadis yang menginjak akhir baligh, baik gadis yang sedang menuju akhir baligh, wanita-wanita yang sedang haid maupun wanita pingitan. Wanita yang sedang haid tetap meninggalkan solat, namun mereka dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin. Saya bertanya, wahai Rasulullah, salah seorang di antara kami tidak ada jilbab, tak ada tudung. Rasulullah SAW menjawab, hendaklah saudari meminjamkan jilbabnya kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Ada yang sahih, nampak positif kan Nabi sebut. Positif kan Nabi cerita, bukannya Nabi cerita ancaman, oh tak ada jilbab. Tak, dia cerita positif. Tak ada tudung, pinjamlah. Kan nampak common sense kan, kita pun nasihat common sense. Kalau tengok ayat ni, ya Allah teruknya kan. Dah palsu kan, kita fikir boleh ke keluar daripada mulut Nabi benda-benda macam ni kan, pelik-pelik ni kan. Sampai dia sebut ayah dia pun, adik dia pun, suami dia pun masuk neraka kan. Sangat-sangat teruklah kalau kita dengar ada hadis yang palsu ni. So hadis yang sahih Nabi ni, Rasulullah kan, orang yang paling cerdik, paling yang kita sanjung. Dia juga pesuruh Allah kan. Tengok apa dia sebut. Kan dia rasa reda, jiwa kita selesa kita dengar kan. Carilah jilbab kawan-kawan dia yang lain, pinjamlah. Macam kita, macam mak kita kan. Kan kita rasa, tak adalah jauh sangat, tak adalah rasa gap besar sangat dapat dengan agama kan. Sebab Nabi ni kan bawa agama kan. Rasa macam dekat dengan kita agama ni. So sebab tu, kita nak bawa benilah agama ni bagi kemudahan, motivasi kepada kita. Kita yang menyusahkan agama ni sebab kita tak faham. Kita tak faham agama, kita yang menyusahkan. Okay. So Nabi kata agama ni mudah. Hadis nombor 3 ni. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah kendaki kebaikan, ia akan diberi kefahaman dalam agama. Ni hadis yang kita dah baca tadilah, yang pertama, yang awal tadi. Hadis nombor 4, ni surah Toha ayat 1 hingga 4. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. So Allah kata, tak adalah Quran ni bukannya Allah bagi manusia ni supaya manusia jadi susah. Tapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Yang ini diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dari langit yang tinggi. Jadi sebenarnya Quran ni Allah kata kita untuk bagi peringatan lah kepada orang yang takut kepada Allah, maksudnya orang yang kepada hamba Allah lah. Kan ada ancaman, ada nikmat yang Allah bagi kan. Yang ini diturunkan oleh Allah menciptakan bumi. Allah nak cerita dia Tuhan lah yang mencipta langit yang tinggi. Cuma Allah sebut sini, Quran ni, agama ni taklah suruh jadi susah kan. Maknanya dia kepada fitrah kita. So pertama ni nak ceritanya motivasi kepada manusia lah supaya nak bagi tahu agama ni mudah. Ada satu lagi, nak cerita Nabi ni, Nabi ni memudahkan urusan orang Badui ni. Kita baca hadis dia daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang Arab Badui ni orang asli lah di tempat di zaman Nabi. Pernah memasuki masjid, lantas dia kencing di salah satu sisi masjid. Lalu para sahabat marahlah kan. Biasalah macam kita lah, kita pun marahlah. Tiba-tiba orang datang kat surau kita, dia kencing kan. Walaupun orang tu orang asli kan, walaupun budak kecil umur 8 tahun, 10 tahun. Dia pun dah tak tahu kan apa-apa. First time datang dia kencing. Kita marahlah kan. Marahlah. Macam normal lah manusia yang normal lah. Namun Nabi SAW bersabda, Nabi SAW melarang tindakan para sahabat tersebut. Ingat, ini sahabat Nabi ni. Mereka pun hedik yang kita kena ingatlah, kita jangan letak gap yang macam sahabat Nabi ni ataupun wali-wali yang kita angkat ni sebab seolah-olah bukan manusia. Tak. Mereka seperti kita juga. Baca hadis yang banyak, tengok. Mereka buat kelakar, mereka macam-macam, mereka macam kita juga. Tapi mereka tu ada Rasulullah dekat dengan mereka yang banyak, yang bagi ilmu yang banyak dan juga tunjuk benda yang baik dalam agama kepada mereka. So Nabi ni Nabi larang tindakan para sahabat tersebut. Tak kala orang tadi telah menyelesaikan hajatnya, Nabi SAW lantas memerintah para sahabat untuk mengambil air, kemudian bekas kencing itu pun siramlah. Tapi ada hadis lain, saya ingat hadis yang sama. Lepas tu Nabi dia marah sahabat tadi tu. Lepas tu orang Badui ni dia doa lah, dia kata moga Allah something kepada Nabi Muhammad dan dia saja macam tu. Tapi Nabi macam bagi nasihat lah, bukan dia lah, bagi tahu doa lah kepada semua orang muslim lah, semua muslimin lah maksud dia macam tu. Cuma dalam hadis ni nak ceritanya Nabi tak marah orang ni sebab fahamlah orang tu orang Badui kan, macam tadilah orang yang Nabi sebut dalam hadis ni most probably adalah orang Badui juga. So Nabi nak cerita, nak bagi tahu bila kita ni, kita lah perangai kita,
Yang tadi yang akhlak, yang pertama tadi ada kita baca tadi kan, perangai kita ni bila jumpa orang bagi minta nasihat dan kita faham keadaan dia, kesusahan dia, dia pun orang susah mungkin ataupun dia dah hidup lara banyak kan, kita jangan bagi nasihat pelik-pelik kan. Kita bagi nasihat untuk bagi dia motivasi dan memudahkan urusan dia untuk kembali kepada agama, insya-Allah. So itu yang pertama. Nombor dua dan empat laksanakan yang wajib, solat dan puasa. Nombor empat ni tidak tambah sedikit pun yang sunnah. So hadis nombor 4 ni kejap. Hadis nombor 4 ni, kita baca hadis ni, Rasulullah SAW bersabda, hal pertama yang dihisap di hari kiamat adalah amal seseorang hamba adalah solat. So nak relate dengan solat ni lah. Maknanya benda pertama yang Allah tanya adalah solat. Jika solatnya baik, maka sungguh dia beruntung dan selamat. Jika solatnya buruk, maka sungguh dia celaka dan rugilah. Sebab solat wajib kita buat ni ada banyak masalah. So masalahlah kita nanti. Jika ada kekurangan pada solat wajibnya, Allah Ta'ala berfirman, periksalah apakah hamba-Ku memiliki ibadah sunnah yang boleh menyempurnakan ibadah wajibnya yang kurang. Demikianlah yang berlaku pada seluruh amal wajibnya. Hadis ni ada yang sahih. So maksud dia kat sini, walaupunlah Nabi kata, yang pertama tadi orang tu tanya, kalau buat yang wajib, bolehkah masuk syurga? Boleh. Kan Nabi kata, tapi dalam hadis lain Nabi kata, yalah kita buat yang wajib selama-lama kita hidup ni ada juga benda-benda yang kurang kan. So ibadat sunnah ni lah, ini kaedah yang Nabi sebut lah. Ibadat sunnah ni yang akan tampung kekurangan ibadat wajib kita. So maksud dia, dan nombor dua ni, slide ni nak ceritanya sebenarnya, kena faham konteks hadis tadi. Bukannya kata kita Nabi nak denikan benda yang sunnah, tak. Sebab saya baca ayat ni, ayat Quran ni kan Allah kata, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Surah Ali Imran ayat 1. Maksud dia apa yang Nabi buat? Sama ada sunnah wajib ke ataupun Nabi tinggalkan kan? Nabi larang. Semua kita buat ikut Nabi. Sebab apa? Kita nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat yang Nabi sebut tadi nak bagi tahu minimum kalau kita benda wajib, tinggalkan yang halal dan haram, halalkan yang halal, haramkan yang haram, maka kita belum masuk syurga. Bukannya kata dalam pada konteks ini kita kata, oh tak apa, Nabi kata tak buat benda sunat pun boleh masuk syurga. Betul, tapi sebab kita cinta kepada Nabi, nak ikut sunnah Nabi, kita nak buat semua apa yang Nabi buat. Tadi yang nasihat yang Nabi sebut tadi tu, kan hadis ni adalah hadis yang orang pun kita tak kenal ni siapa ni kan, bukan sahabat yang dekat dengan Nabi. So Nabi nak mudahkan, Nabi nak bagi nasihat yang memudahkan dia, motivasi. Faham kat situ, nanti kan kita salah faham. Nombor dua, ini saya nak uraikan sikit, ada 12 minit lagi. Tak sempat pun kita tambah next week lah. So nak cerita yang solat ni kan, nak cerita tentang syurga. So stage gate syurga ni sebenarnya, tadi kita sebut tentang solat kan, perkara pertama yang Allah tanya, yang malaikat akan tanya di kubur kan, adalah solat. Kita nak menuju ke syurga. So dalam solat ni sebenarnya, kalau Ustaz tadi bagi tazkirah tu, dia akan cakap lah, solat ni adalah puncak akidah lah. Kan kalau kita nak yang perkara yang halang kita masuk syurga adalah akidah yang saya sebut yang awal tadi kan, mukadimah tadi kan. Orang Muslim ni janganlah mati dalam keadaan tak Muslim lah. Maksudnya kena mati dalam keadaan Muslim juga. So bila nak mati dalam keadaan Muslim, kita nak hindari benda-benda yang syirik. Tapi solat ni adalah benda yang cerita supaya kita tidak syirik kan. Allah banyak dalam tu kan. Kalau tengok ni saya dah bawa surah Al-Fatihah ni, kita ambil ayat yang last ni kan. Jalan orang-orang yang kurniakan nikmat. Ayat 1. Tapi yang bawah ni bukan jalan orang-orang yang telah engkau murkai dan bukan jalan-jalan yang sesat. So dalam Quran, kalau ikut Maulana Hadi dia bagi tazkirah, dia kata dalam Quran ni ada 4 perangai orang yang Allah rekod dalam Quran yang bagi apa ni, yang Allah rekod supaya kita ambil manfaat, supaya kita tak ikut perangai ni. Kita kena jauhi perangai ni. Tapi dalam surah Al-Fatihah ada 2 lah bawah ni, iaitu perangai Yahudi dan juga perangai Kristian. So yang 2 ni ada dalam surah ni, ada dalam surah Al-Baqarah lah. Yang musyrikin Makkah ni ada lagi dalam surah lain lah, saya tak ingat. So kita baca sikit ayat ni, dalam slide ni supaya kita dapat faham lah sedikit ilmu. So saya tulis kat bawah ni lah, nanti kita akan urai lagi lah tentang 4 perangai ni. Ini yang saya ambil yang intipati yang besar lah, maksud daripada perangai orang ni, agama-agama sebelum ni yang kita jauhi dan ambil pengajaran iktibar. Kena bayangkan kan, Al-Quran tu banyak kan. So bila Allah sebut tentang orang Yahudi, orang Kristian, orang munafik kan, dia bukannya nak suruh orang pengajaran kepada orang munafik, orang munafik most probably tak baca Quran pun.
Orang Kristian memang confirm tak baca Quran pun kan. Orang Yahudi tak baca Quran kan. Musyrikin Makkah pun tak baca Quran pun. Yang baca Quran adalah kita. Jadi Allah tulis dalam tu, Allah buat dalam Quran tu sebenarnya untuk kita tidak ikut perangai ni sebagai kita punya apa ni? Pengajaran lah supaya kita tak nak ikut. Okey, pertama, perangai orang Yahudi. Yahudi ni berperangai, mereka ni sombong. Tadi saya sebutkan sombong adalah tolak tolak kebenaran dan remehkan orang lain. So kita rasa kita ni hebat, kita rasa kita ni besar, kita rasa kita ni tinggi, dia lebih pandai daripada orang lain, walaupun orang tu bawa benda yang betul, kita tolak. Itu perangai Yahudi. Yang ini kita nak elakkan dalam diri kita. Kalau kita tengok last week tentang zuhud tu kan, banyak benda yang kaedah-kaedah dia yang Nabi bagi, yang susah lah kita nak ikut, tapi kita cubalah kan, kita cuba buat. Nombor dua, remehkan orang lain kan, kita tengok bangsa ataupun orang tu belajar rendah ke apa kan, ataupun kita kan kerja dengan syarikat besar kan, orang lain mungkin vendor je kan, dia ni mungkin kontraktor je, kita pelekehkan dia kan, apa ni, aku tak boleh. Itu perangai Yahudi. Dalam konteks agama lagi lah kan. Saya pernah juga, pengalaman saya lah, bertanya seorang ahli agama ni, dia macam, kamu belajar Arab berapa lama? Tanya soalan macam tu, kita tanya soalan simple je. Tapi dia tanya macam tu, kata saya pun gelabah lah kan. So maksud dia, kita tak nak lah bila orang nasihat kita ataupun orang tanya soalan, kita cakap elok lah. Kita jangan ambil perangai Yahudi ni lah. Nombor dua, perangai orang Kristian ni, orang Nasrani ni. Dia ikut ahli agama membetul-tuli. So kita janganlah ikut membetul-tuli. Kita buat research sikit dan kita kena faham asas agama kan. Kita kata sunnah yang sahih tadi tu, kita kata daripada Allah Ta'ala kan. Kita jangan ambil yang pelik-pelik. Kalau boleh kita nak ambil agama daripada golongan salaf, golongan 3 generasi pertama. Jadi ni kena jelas. Lepas tu bila orang agama datang, kita bolehlah sedikit sebanyak tahu ni tak betul, ni palsu. Tadi kan saya baca yang hadis rambut tu kan, nampak selai rambut 70,000 dalam neraka kan. Tarik pula suami isteri. Tarik pula ayah mak dia datang masuk neraka. Kan peliknya. Tapi kita ikut betul tu ni. Dan saya ingat, mungkin saya boleh quote saya punya pengalaman juga, pernah juga ada ustaz orang agama datang bagi tazkirah di pejabat lah. Masa tu saya level 33 kan. Dia cerita tentang Imam Malik radhiyallahu an. Masa tu ada orang wanita ni, dia berzina, tak silap saya, dia berzina. Lepas tu pelik lah cerita dia, memang eksplisit lah cerita dia. Saya dengar pun saya sakit hati dengar kan. Saya kata ini memang mengarut punya cerita kan. Dia cerita, lepas tu dia cerita lah karomah Imam Malik datang, terlepas lah orang yang buat zina tu. Saya mesej ustaz tu kan, mesej orang yang bawa ustaz tu, beritahu ini palsu. Saya baru kan palsu cerita tu dalam kitab palsu. So maksud dia, kalau orang lain dengar, buat tak tahu je kan. Wah, lepak lah. Dan saya ingat lagi, saya letak benda tu dalam grup grup ni lah, grup kita orang. Pun ada orang marah saya kan. Kata, apalah kau ni macam-macam. So maksud dia, kita ikut agama betul-tuli, padahal orang tu bawa benda yang palsu. So jangan takjub dengan orang sangat, kita takjub dengan apa yang Nabi bawa. So perangai Kristian ni macam tu. Nombor 3, musyrikin Mekah. Musyrikin Mekah ni dia ikut amalan nenek moyang dia. Nenek moyang dia pergi tawaf Kaabah bogel, dia tawaf Kaabah bogel. Nenek moyang dia buat benda pelik-pelik, dia buat, kita buat. Kita tak mau. Kita kata jangan kan, mak kita marah, nenek moyang contoh. Amalan nenek moyang. Kita dakwah lah dia perlahan-lahan. So sama juga yang saya sebut tu, dakwah ni bukannya datang tiba-tiba kita buat, esok jadi tak. Kita banyak sabar sebab Allah bagi unta merah tadi kan, pahala yang banyak kepada kita. So motivasikan diri kita untuk bila kita dakwah orang ni, kita kena ingat Allah yang akan buka hati mereka. Dan kita berterusan. Tak apalah, saya pernah dakwah tu mungkin pengalaman sendiri lah. 3-4 tahun barulah dapat. Barulah kita nampak dia positif. Tak apalah. Tapi dalam 3-4 tahun tu maksud dia, kita pun kecil hati banyak lah kan. Kecewa, kecil hati. Makan diri macam-macam lah kan. Tapi maksud dia, saya nak pahala. Dan bila kita nampak dia berubah kan, Allah, kita rasa macam Allah. Sukalah maksud dia apa yang kita buat tu, dah ada hasil yang positif. So musyrikin Mekah ni perangai dia, antara yang terbesar adalah mereka ikut nenek moyang. Agama yang sahih kata lain, kita ikut nenek moyang. Antara contoh, sensitif nanti kan, tak sebutlah. So kita kena ingat, kita tak mau ikut amalan nenek moyang, cuma kaedah dalam dakwah dia ada seni dia. Dia kena ingat, bila kita dakwah ni bukan kasar, tak mau. Kita nak tadilah agama adin yusra, agama ni mudah. Kita nak mudahkan urusan tu. Tengok orang yang agama dia, mungkin dia tak pernah solat, pun dia nak solat. Janganlah cerita benda pelik-pelik. Cerita benda yang memudahkan dia. Tak apa. Ambil yang minimum. Contohlah kita faham agama kan, kita tengok. Kita baca sampai kat sini dan kita stop. Next week ni ada 5 minit lagi. Saya habiskan yang ni dululah.
Kita tengok orang tu mungkin tak pernah solat kan, contoh saya tadi, tapi dia nak solat, kita mudahkan dia. Mungkin kita masa nak buat solat tu pun buat yang minimum je. Baca Fatihah dah, kau rokok terus, lepas tu ikut je. Kita pun jadi imam, kita mudahkan dia supaya lama-lama dia jadi minat dan dia buatlah penuh. Kita tak mau letak, sebab kita dengar cerita Saidina Abu Bakar Siddiq, semua harta dia. Jangan begitu. Agama ni mudah, jangan susahkan orang. Kita pun masa kita tak faham agama dulu pun kan, kita marah pun orang nasihat kita pelik-pelik kan. So kita nak orang yang kita nak dakwah tu biar dia rasa selesa. Kita pimpin tangan dia pelan-pelan, bawa dia naik tangga pertama, pergi tangga kedua, tangga ketiga. Sama dia boleh berjalan, jalanlah sendiri boleh. Cuma kita sebagai orang yang nak dakwah, kita kena ada ilmu lah, cari ilmu yang benar-benar sahih daripada Nabi. Yang last sekali ni orang munafik ni surah Al-Baqarah lah. Pelik muka surat nombor 2 surah Al-Baqarah tu, nombor 3 nombor 3 innal ladzina amanu nombor 2 lah. Nombor 2 tu Allah sebut cerita tentang orang munafik. Ni orang munafik ni dia yang paling besar dia talam 2 muka. Dalam surah tu Allah cerita orang munafik ni bila dia tengok Yahudi baik, dia akan berpihak pada orang Yahudi. Dia tengok orang Islam kuat kuasa, dia ambil pada, dia pergi pada orang Islam. So munafik talam 2 muka ni banyak berlaku. In fact dalam kehidupan kerja kita pun banyak kan orang tengok, yalah orang bos jatuh jawatan kan, dia pun berpihak kepada orang lain walaupun faktanya tak betul kan. Sebab dia tengok apa yang lebih bagi keselamatan kepada dia dengan orang tadi, bukan dengan Allah, dengan orang tadi. Dalam agama lagi lah. So dalam agama ni sebab yang paling teruk antara 4 ni adalah orang yang munafik, sebab dia orang ni bawa pasport Islam, bawa cop Islam, tetapi mereka dalam hati mereka tak kisah. Yang lebih bagi manfaat pada saya, pada dia, pada aku akan pilih. Dan dialah yang orang banyak akan merosakkan agama kita. Okay, saya stop kat sini. Nanti insyaAllah minggu depan mungkin kita akan urai panjang lagi tentang yang ni. Saya nak buat panjang sikit cerita. Saya bawa adik-adik dengan ayat Quran tentang 4 perangai ni. Kita ada 3 minit lagi. Saya ingat kita stop kat sini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu depan. Cuma kalau ada soalan ke apa, nak tanya, ada 3 minit. Kalau tak, kita tangguh kepada minggu depan insyaAllah. Tak ada? So tak ada, saya baca tasbih kafarah ni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syekh.